Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syamil Yusof, founder Ilusi Minda, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kerana anda sudi memberikan alamat email untuk menurun muat video sebagai hadiah untuk anda hari ini. Dan saya sangat kagum. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan syabas. Saya telah memberikan link ini dan juga informasi menerusi page rasmi Ilusi Minda, dan juga menerusi program-program seminar, workshop dan juga program online Ilusi Minda. Dan saya harapkan video yang anda miliki ini memberikan sesuatu manfaat. Walau apapun situasi anda, anda mungkin seorang student, orang yang sedia untuk belajar sesuatu dan ingin mengubah seseorang ataupun sesuatu, saya ucapkan terima kasih. Ataupun anda seorang individu yang sedang mengalami situasi yang dinamakan porn addiction ini, dan saya tidak mempunyai judgement terhadap anda. Saya hanya boleh mengatakan, what can I do for you? Okay, apa yang saya boleh bantu. Jadi hari ini, saat ini, saya harapkan video yang ringkas ini sebagai permulaan, pengembaraan untuk anda melakukan sesuatu dan mengubah seseorang. Video yang bertajuk Kenali Ketagihan Pornografi Ilusi Minda ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga pasukan Ilusi Minda di lapangan. Jadi kami telah melakukan banyak program bersama dengan peserta remaja belia di seluruh Malaysia, dan juga menerusi online, program menerusi online, video dan sebagainya. Kami menerima banyak feedbacks menerusi email dan seumpamanya. Dan bagi saya secara personal, menerusi program Ilusi Minda, program tentang ketagihan pornografi ini sebenarnya masih lagi masyarakat kita tidak mengambil perhatian yang serius, dan ia dianggap sebagai ada suara-suara yang mengatakan porn is a norm, porn is just for fun, dan macam-macam lagi. Dan saya kira mindset seperti ini harus kita baiki dan melihat serius tentangnya, kerana terdapat begitu banyak research, kajian-kajian saintifik, neuroscience, psikologi dan you name it, terlalu banyak. Dan bagi saya secara personal, bila research itu wujud dan dia diterbitkan, maka sesuatu ataupun perkara yang dikaji itu exist, wujud, dan ia sudah menunjukkan tanda-tanda. Tapi hari ini bukan tanda atau simptom, ia adalah bencana. Dan apa yang saya lihat, ketagihan ini wujud di kalangan remaja belia especially, dan mereka need helps. Dan pasti anda yang sedang menonton video ini, anda juga mungkin sebahagian daripada individu yang sedang mengalami situasi ini. Saya tidak ada pemikiran yang lain melainkan ingin membantu melihat anda keluar daripada kitaran yang menyakitkan ini. Sebelum kita pergi jauh mengenali tentang model kitaran ketagihan pornografi, saya ingin kongsikan dengan anda satu buah buku yang bertajuk The Drugs of the New Millennium. So, buku ini ditulis oleh Mark Casterman. So, buku ini syarat dengan research keynotes tentang kesan ataupun impact negatif pornografi. Dan bagi saya, buku setebal ini sangat berbaloi untuk dibaca. Dan dalam program Ilusi Minda, saya juga ekstrak daripada buku ini dan beberapa rujukan dan juga reference yang lain yang sangat popular yang ada dalam internet dan juga pasaran. Buku-buku, DVD, video, audio anda sebenarnya boleh dapatkan, kerana ini adalah menunjukkan bahawa masyarakat dah mula mencari solusi kepada apa yang mereka hadapi. Baik, menerusi buku The New Drugs ini, saya tertarik dengan satu statement, satu tajuk yang dikatakan, yang ditulis dalam buku ini, iaitu internet porn ataupun cyber sex ini ibarat drugs, is a drugs. Pornographers ataupun mereka yang terlibat dalam industri pornografi ini adalah umpama seperti drug dealers. Dan siapa penggunanya? Penggunanya adalah mereka yang
mempunyai akses internet dan mereka tersangkut, ya, mereka berada dalam fantasi, ya, secara seksual, dan akhirnya mereka berada dalam kitaran. So cycle inilah yang membuatkan industri pornografi sustain, okay, mereka kekal, mereka relevant kerana mereka make money, a lot of money, billions, dan mereka nak survive, mereka menggunakan, ya, kekayaan ataupun apa sahaja yang mereka dapat, ya, profit mereka ini, mereka invest, especially internet punya medium. So mereka invest sangat tinggi dan sampai kepada pengguna tanpa mengira siapakah anda. Jadi jika anda mempunyai internet di rumah dan penggunanya lah anak-anak, ya, anak-anak kecil di rumah, ada handphone, smartphone, ada akses internet, maka mereka ada potensi untuk terjerat dan memasuki dalam kitaran ketagihan pada pornografi. Baik, saya ingin kongsikan tentang apa manfaatnya, ya, kepentingan untuk anda memahami model ini. Satu adalah jalan keluar, solution. So jika anda individu yang sedang mengalami ketagihan, ya, sekian lama, ya, berdasarkan pengalaman kami ada lebih daripada 10 years, 10 tahun, imagine, ya, hidup dengan ketagihan, ya, habit, dan dia menjadi secret, ya, the dark side of life, dan walaupun sudah berkahwin, it's still a secret. Dan apatah lagi, ya, remaja seawal, ya, 12 tahun, 11 tahun, so mereka sudah expose, terdedah dengan pornografi ini. Bagi saya, model ini harus difahami dengan baik. Dia memberikan sedikit tips untuk anda keluar. Kerana apa? Based on research, bagi mereka yang ketagihan, biasanya mereka ada problems untuk membuat decision, especially untuk membuat keputusan untuk berhenti daripada ketagihan ini. Baik, yang kedua, jika anda ingin belajar sesuatu dan yes, pasti anda teruja untuk mengetahui tentang kitaran ini, kerana anda mungkin seorang facilitator, motivator, speakers, atau anybody yang suka kepada knowledge dan info. Jadi kitaran ini memberikan idea kepada anda, iaitu utamanya bagi mereka yang sentiasa menyampaikan ilmu kepada public. Maka model ini akan memberikan sedikit panduan dan anda boleh memberikan inspirasi kepada masyarakat, kerana informasi ini sangat penting dan jarang sekali dibincangkan, ya, tentang kitaran ketagihan, ya, kerana bila sebut tentang pornografi, it's a taboo, ya, sesuatu yang tak boleh dibincangkan secara baik, ya, tentang impact negatif, especially kebanyakannya ia dilihat, ya, perbincangannya atau perkongsiannya adalah hanya bersifat santai dan tapi kesannya sangat luar biasa. So it's a guidance, it's a tool untuk anda, dan anda boleh memanfaatkannya untuk mengubah sesuatu ataupun seseorang. Baik, kitaran ketagihan pornografi, kenapa disebut kitaran? Okay, perkara ini ataupun aktiviti ini dilakukan secara berulang-ulang kali, sama ada secara sedar ataupun tidak sedar, kerana ketagihan pornografi ini adalah satu habit. So habit yang dibina bertahun-tahun tanpa sedar, okay? Dan dia akhirnya menjadi autopilot, okay? Sesuatu yang natural, senang bagi individu yang melakukannya, ya. Tapi setengah orang yang tidak terjebak dengan isu ini, ya, ia adalah sesuatu yang tidak normal, ya, bukanlah sesuatu yang normal. Kitaran pornografi ini, kalau dilihat, mari kita lihat modelnya. Modelnya bermula daripada acting out. Apakah maksud acting out ini? Acting out ini menerangkan situasi, keadaan seseorang ataupun individu itu sedang melakukan sesuatu. Okay, dalam kes ataupun isu ketagihan pornografi, acting out itu menjelaskan situasi yang mana anda ataupun individu itu sedang melihat, ya, pornografi, sama ada image, ya, pictures ataupun videos, dan diikuti dengan satu lagi aktiviti, iaitu onani, ya, masturbation. Pornografi dan masturbation adalah ibarat pokok dan bayang-bayang. So kalau porn ada, masturbation will come up. Okay, so satu package. Berdasarkan survey di lapangan,
aktiviti pornografi, ya, ramai yang mengatakan ketagihan pornografi ini real bagi mereka, dan bukan hanya level untuk rasa keseronokan, tapi mereka sudah memberikan respon bahawa mereka sudah ada rasa kesakitan. Yes, memang benar, aktiviti seksual memang memberikan ketenangan, memberikan keseronokan, memberikan anda rasa relax. Tetapi jika aktiviti seksual ini dilakukan dengan cara yang betul, ya, mengikut norma ataupun agama menerusi perkahwinan, ya, memang benar, tak boleh dinafikan aktiviti seksual memang memberikan positive effects, ya, pada brain, pada body, tapi tidak pada pornografi. Walaupun ada yang mengatakan saya seronok, saya rasa relax bila tengok porn, dan juga masturbation. Tetapi itu adalah satu ilusi. That's why you call it ilusi, sebab ilusi adalah sesuatu yang tidak benar tapi dianggap benar, right? Dan bagi mereka yang melepaskan nafsu ataupun syahwat melalui seksual mereka menerusi porn, mereka akan mengalami hampir sama, ya, kenikmatannya melakukan aktiviti seksual bersama dengan manusia. Kalau aktiviti seksual normal adalah human dengan human, human to human. Tapi seks yang dengan pornografi ni, I don't know. It's not human dengan human, human dengan screen. Walaupun mereka kata seronok, maknanya human dengan screen, mereka tetap merasakan release, relax, sebab efek pada brain sama. Tapi sebenarnya situasi release ini adalah temporary relief, dia sekejap saja, sangat mungkin kurang 1 minit pun dah masuk ke level yang ketiga, iaitu guilt and shame. Kira ada timbul pula lepas tu rasa bersalah dan rasa malu. Suara-suara yang biasa dengar, alamak, kenapa aku buat lagi, aduh lah, buat lagi kan, bulan puasa ni kan. Ataupun anda, ya, seseorang itu berjanji, ya, memang ada perkongsian di lapangan, di kalangan peserta yang mengatakan, brother, saya dah bersumpah janji setia dah, dengan Tuhan maybe, dengan individu-individu yang mereka percayai, so keep promising. Tapi pada satu saat, satu ketika, satu masa, satu bulan, satu hari itu melakukannya kembali. So rasa bersalah, alamak, aku dah janji, alamak, kenapa buat lagi kan. So rasa seperti tertewas, defeated. So rasa malu itu timbul dengan soalan contohnya, adakah Tuhan akan terima? Aku dah banyak kali bertaubat, tapi buat lagi, aku rasa malu dengan Tuhan. Ada yang sampai satu tahap, ya, perkongsian, saya rasa malu dan tak nak solat sebab saya rasa malu nak menghadap Tuhan. This is wrong. Rasa malu jangan sampai tahap meninggalkan kefarduan. Iblis win. So anda jangan keliru dalam bab ni, walaupun anda melakukan dosa. So keep going melakukan ibadah. Fardu is fardu, wajib adalah wajib. Depression ni biasanya dinafikan. Depression dia tak semestinya diekspresikan, tapi dia dah muncul pada simptom-simptom, contohnya tidur yang tak berkualiti, mood swing, sentiasa berada dalam keadaan tak berapa bersemangat, ya, tak ada passion, and then you feel so weak. So ini semua tanda-tanda depression, dan ia juga memberikan kesan mengasingkan diri. Dan bila bab depression yang tak diuruskan dengan baik ini, so dia akan involve another level, iaitu anxiety. Depression dan anxiety ni sering give and take. So dia bermain, ya, kick bola, ya, tenang balik dan berbolak balik, dan perasaan ini terus dirasai, dan kebanyakannya of course, ya, kita, anda dan remaja-remaja di sekolah. Saya rasa tidak ada satu topik khusus tentang bagaimana nak menguruskan depression, anxiety ni. So we have to explore sendiri. Tapi di situlah loophole yang menyebabkan situasi ketagihan ini berlarutan.
So berbalik pada depression tadi, bila deny, menafikan bab tu, tapi tubuh badan tu dah merasakan kesakitan dan pain, akhirnya situasi ini berterusan dan masuk ke level yang seterusnya dipanggil confused. Okay, confused ini, apa maksud confused? Confused ini bukanlah situasi yang menunjukkan saya keliru, what happened? No. Okay, dia bukan seperti itu. Confused ini dia ada satu situasi yang trigger, okay, pemicu ataupun membuatkan anda boleh kembali kepada acting out. Depression dan anxiety bekerja, okay, berterusan sekian lama, dan dia menghala individu ataupun anda ke arah confused. Setiap hari manusia memang diuji dengan macam-macam cabaran, betul? Dan situasi itu dah menyebabkan satu stimulus yang bernama blast. Okay, blast. Baik, apa itu blast? Blast itu merujuk kepada trigger, pemicu, iaitu pemicu yang bernama bosan atau boring. Okay, you feel bored. B yang pertama adalah bored. I feel bored. Okay, jika anda seorang pelajar di sekolah, balik rumah, alamak bosannya, tak ada buat apa, itu boleh menjadi pemicu untuk kembali kepada acting out. Okay, ataupun start activity, so you feel bored, I feel bored, dan otak akan mula berfikir acting out. Right, number one. Nombor dua adalah L, lonely. Lonely ni bermaksud memang secara fizikal situasinya memang tak ada orang, line clear, bahasa mudahnya. Balik sekolah, parents bekerja, line clear. Ataupun di pejabat, semua kawan-kawan, rakan sepejabat outstation, line clear. Okay, nobody home, nobody around, so okay, so itu lonely. Memang secara fizikalnya tak ada orang bersama dengan anda. A, iaitu anger. So anda marah, ada situasi yang menyebabkan anda marah. So kondisi ini menyebabkan juga, boleh menyebabkan anda untuk kembali acting out. S ini merujuk kepada stress ataupun sad. Okay, stress, setiap manusia ada stresnya tersendiri. Tapi bila kita tidak ada kemahiran ataupun skills untuk menguruskan sad or stress ini, memang kebanyakannya orang akan memilih untuk acting out. Dan yang terakhir sekali adalah T, tired. Memang physically exhausted, penat, balik daripada sekolah, bersukan ataupun travel, balik, sangat penat. Right, outstation sangat penat. So kondisi blast ini, BLAST ini akan menghasilkan normally akan menghasilkan hormon yang negatif, call it cortisol. So cortisol level meningkat dan badan request sesuatu yang boleh mengurangkan kortisol. Okay, boleh mengurangkan tekanan yang ada dalam emosi ataupun fizikal seorang tu. So jika anda mempunyai pengalaman ataupun memori tentang pornografi, tengok porn boleh relax, boleh rasa best. Okay, normally orang akan tak fikir panjang, terus acting out kembali. Dan bila acting out, dia akan turun balik cycle yang sama. So keep going infinity. Right, itulah situasi yang bernama blast ataupun confused. Baik, persoalannya sekarang, di manakah kunci untuk keluar daripada ketarihan ini? Kuncinya adalah di antara confused dan juga acting out. Okay, ataupun lebih pendek lagi, lebih mudah untuk kita faham adalah uruskan blast. Rata-rata bila ditanya di dalam program di lapangan, saya mengajak peserta untuk kembali merenung semula. Sebelum acting out, apakah situasi yang anda alami? Rata-rata mengatakan bosan, lonely, stress, balik daripada sekolah penat. So ini semua adalah situasi-situasi yang membuatkan cortisol level naik, badan stres, hormon negatif naik,
dan tubuh badan tu juga dalam masa yang sama request sesuatu yang boleh menghilangkan ataupun melegakan diri mereka. Jika anda ingin keluar daripada kitaran ini, maka uruskan blast. Apa maksudnya? Contoh, bila anda bosan, maka anda harus lakukan sesuatu. Sebab bila anda nampak, anda mula faham situasi ataupun signal-signal bosan, maka anda harus lakukan sesuatu. You have to do something yang menghilangkan rasa bosan itu. Lonely, jika anda dah nampak signalnya, parents kata, okay, minggu depan mak ayah tak ada, we are going out, okay, please take care of this office, jaga office ni seorang, okay, dah tahu dah signal tu, anda akan berseorangan, dan anda tahu kalau anda berseorangan, maka anda ada kecenderungan untuk acting out semula, maka you have to do something. Set up meeting, jumpa dengan kawan, berborak, social. Anger, stress or sad. Dalam program Ilusi Minda, kita ada tools yang boleh membantu anda untuk menguruskan kemarahan, menguruskan stress ataupun kesedihan. So 3 perkara ini, sad, anger dan juga stress ini memang memerlukan set of skills yang paling ideal untuk mengurangkan level of anger, tekanan dan juga kesedihan. Semua ini memberikan kesan terhadap produktiviti. Life akan kelabu, tak berwarna-warni, tak seronok. So you have to do something. Tak ada orang lain yang boleh bantu kecuali diri anda. Take an action, bangkit dan buat sesuatu. Dan last sekali, bila anda dalam keadaan penat, balik sekolah sangat penat, outstation penat, bagi tahu pada diri anda sendiri, no point, tak kembali kepada acting out, just relax, rehat secukupnya, tidur or anything yang tidak kembali kepada acting out. Kalau anda kata, kalau saya penat, why not acting out sekejap and then rehat secukupnya. Jika anda lakukan seperti itu, maka anda akan menambahkan lagi kepenatan. Baik, sekarang langkah kedua adalah, anda masih lagi ingat saya sebutkan ketagihan ini adalah satu habit? Yes. Jika anda ingin memusnahkan atau menghilangkan habit ini, maka anda kena bina satu habit yang baru. Habit lama boleh dimusnahkan dengan habit yang baru, dan habit yang baru ni dia kena powerful. Kena lebih sikit kuat. So anda kena obses dengan habit yang baru ni yang positif, bukan lagi porn. Maka sikap ataupun habit ini akan terbina. Dan dalam masa yang sama, anda juga boleh lihat, tonton video di YouTube, success story, kisah-kisah yang dikongsikan oleh individu-individu yang berjaya menahan abstinence. Mereka menahan diri mereka daripada kembali kepada porn. Mereka cabar diri mereka 100 hari tidak kembali kepada porn. So anda tonton dan anda lihat, dalam masa yang sama mereka menahan diri mereka, mereka melakukan sesuatu, mereka develop diri mereka, mereka tajamkan skill mereka, talent mereka, dan mereka mengatakan kehidupan ini seolah-olah seperti lahir semula. Bila meninggalkan porn, tidak kembali pada acting out, self confidence meningkat, banyak idea-idea yang brilliant terhasil dan sebagainya. Semua ini berlaku bila anda meninggalkan acting out. Anda takkan kembali kepada pornografi. Baik, saya ucapkan tahniah dan syabas kerana anda bersabar belajar menerusi video ringkas ini tentang tips bagaimana untuk keluar daripada kitaran ketagihan pornografi. Ilusi minda ini adalah seperti yang anda lalui. Pertama sekali, anda harus tahu apa kondisi ataupun situasi psikologi internal dan eksternal yang sedang berlaku, dan anda juga sudah tahu tentang blast. Kunci utama untuk anda keluar daripada kitaran ini adalah uruskan blast itu sendiri. Dan yang kedua adalah create, bina hobi baru. So ini adalah tips yang sangat praktikal. Cuma cabarannya mungkin anda akan lalui jatuh bangun, berlari, jatuh. You have to do it
kembali relapse ataupun kembali kepada acting out kembali, itu normal. Jangan berputus asa, jangan berhenti untuk melakukan perubahan. Saya berharap dan berdoa kepada anda agar anda dapat lakukan sesuatu, menyelamatkan ataupun mengubah seseorang ataupun sesuatu, atau anda boleh mengubah nasib anda, ya, habit anda dengan video ringkas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi.